Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira. Bersama dua orang rakan sekumpulan saya iaitu Isha dan Hana akan membentangkan tabayun sains kami yang bertajuk ekosistem. Jadi mari kita mulakan. Kandungan yang ada dalam slide ini adalah yang pertama kita nutrien, yang kedua kita air, yang ketiga kita karbon dan oksigen, yang keempat interaksi antara organisma, yang kelima kawalan biologi dan yang terakhir istilah penting. Jadi untuk kita nutrien, yang first dia kata pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, benda hidup menggunakan nutrien yang diperoleh dari ekosistem yang seimbang. Kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini disebut sebagai kitar nutrien. Contoh kitar nutrien ialah seperti kitar karbon, kitar oksigen dan kitar air. Baik, seterusnya adalah Isha. Okay, so untuk kita air, akar tumbuhan dari tanah menyerap air dan membebaskannya ke atmosfera melalui transpirasi. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyatinjaan dan pertumbuhan seperti perpeluhan dan urinasi. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wap air di atmosfera. Kedua, struktur tanah lebih kukuh apabila akar tumbuhan mencengkam tanah dan ia menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Permukaan tanah ditutupi oleh daun-daun pokok yang gugur kerana ia dapat mengurangkan kadar penjejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. So, ni apa yang jadi waktu kita air. Bila hujan, air itu akan mengalir di permukaan. Air itu akan diresap ke dalam tanah dan dia akan menjadi simpanan air bawah tanah. Air tersebut pula diserap oleh akar tumbuhan dan ia akan menjadi transpirasi, penyejatan, menjadi respirasi, penyatinjaan dan pertumbuhan. Dan ia akan kembali ke awan dan korelasi membentuk awan. Baik, seterusnya adalah kitar karbon dan kitar oksigen. Kita akan tengok rajah dia dulu. Jadi ini rajah dia. Kat sini ada banyak arrow iaitu biru, ada merah, lepas tu ada warna hijau. Biru tu dia bermaksud menggunakan oksigen. Yang merah ni bermaksud dia membebaskan karbon dioksida. Dan warna hijau dia membebaskan oksigen. Itu yang pertama, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Lepas tu yang kedua, respirasi oleh tumbuhan juga menggunakan oksigen. Yang ketiga, perebutan oleh pengurai menggunakan oksigen juga. Kemudian yang keempat, tumbuhan menjalankan fotosintesis. Fotosintesis pula membebaskan oksigen. Kemudian kita akan tengok arrow warna merah. Tumbuhan dia akan dimakan oleh haiwan. Jadi karbon tersimpan dalam tisu badan. Kemudian selepas haiwan memakan tumbuhan tu, haiwan akan menjalankan proses respirasi dan membebaskan karbon dioksida. Respirasi tumbuhan juga dia akan membebaskan karbon dioksida. Perebutan juga akan membebaskan karbon dioksida. Jadi kita akan tengok peranan benda hidup dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Yang pertama adalah yang nombor 1 dan nombor 2. Dia berdasarkan rajah tadi. Tadi dia kata 1 dan 2 adalah haiwan dan tumbuhan dia menggunakan oksigen untuk proses respirasi. Jadi peranan dia adalah tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Yang ketiga tadi dikata perebutan oleh pengurai menggunakan oksigen. Jadi peranan dia adalah bakteria dan kulat di dalam tanah menguraikan tumbuhan dan haiwan yang telah mati menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Yang keempat tadi dikata fotosintesis membebaskan oksigen. Peranan dia adalah kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara dikekalkan oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Okay, so interaksi antara organisma.
Interaksi antara organisma terdiri daripada simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis berlaku apabila simbiosis. Dia berlaku apabila dua atau lebih organisma yang berbeza spesies hidup bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Simbiosis dia terdiri daripada tiga, iaitu mutualism, parasitism, and commensalism. So, first, mutualism merupakan interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua jenis organisma. Contohnya, buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Manakala ikan badut pula membersihkan buran, memberi nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Commensalism merupakan interaksi antara dua organisma yang memberi manfaat kepada satu organisma sahaja, tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma yang satu lagi. Commensal ialah organisma yang mendapat keuntungan. Contohnya, paku pakis langsui, commensal, menumpang di celah-celah dahan pokok berumah untuk mendapatkan cahaya matahari. Parasitism merupakan interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan organisma yang satu lagi. Parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan, manakala perumah ialah organisma yang dimudaratkan. Contohnya kutu, parasit, menghisap darah manusia dan haiwan perumah. Kedua, mangsa-pemangsa. Mangsa-pemangsa melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Pemangsa pula organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Tiga, persaingan. Persaingan ni berlaku apabila organisma di dalam satu habitat dia bersaing untuk dapatkan keperluan asas seperti cahaya, ruang air, makanan dan pasangan. Jadi seterusnya adalah kawalan biologi. Jadi kawalan biologi adalah satu cara yang menggunakan organisma iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen bagi mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Contohnya macam burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus. Contoh kedua, ikan gapi merupakan pemangsa bagi jentik-jentik di dalam kolam. Contoh yang ketiga pula, kembang kura-kura makan afid iaitu perosak tanaman. Contoh yang keempat adalah itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan serangga. Jadi kawalan biologi lebih mesra alam kerana tidak menggunakan racun seperti pestisid atau bahan kimia. Kaedah ini juga biasanya lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Namun demikian, kaedah ini mempunyai banyak kekurangan seperti ia mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Yang kedua adalah keseimbangan ekosistem mungkin terganggu kerana spesies baharu diperkenalkan ke dalam ekosistem tersebut. Jadi seterusnya kita akan bergerak pada istilah penting yang terdapat dalam bab ni. Yang pertama adalah habitat. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Seterusnya, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sama dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Ketiga adalah populasi yang merupakan sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di dalam habitat yang sama. Yang keempat adalah komuniti yang merupakan beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup dalam satu habitat yang sama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Yang terakhir ialah ekosistem yang merupakan beberapa komuniti yang tinggal dalam satu habitat yang sama saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk segala komponen muka hidup seperti air, udara dan tanah. Jadi bagi menyokong kempen yang telah diadakan di sekolah kami akan mengadakan satu slide tambahan yang bertajuk Takwa kepada Allah. Seterusnya Isa akan menerangkannya. So, Anda akan baca satu hadis
An Abi Zarrin Jundubi bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hadis ni adalah hadis hasan. So, apa yang nak cakap pasal takwa kepada Allah ialah Amirah, next slide. Takwa dia memelihara hubungan yang baik dengan Allah dan dia memelihara diri daripada buat benda yang dilarang oleh Allah dan memelihara segala perintahnya, perintah Allah supaya dapat dilakukan dan memelihara segala larangannya supaya dapat dijauhi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan kebajikan maka ia mendapatkan pahala 10 kebajikan dan aku tambah, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka balasannya satu keburukan yang sama atau diampuni dosanya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta maka aku mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan maka aku datang kepadanya dengan berlari. Barang siapa yang menemuiku dengan dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apa pun, maka aku menemuinya dengan maghfirah yang sama. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. So, maksudnya takwa ni dia memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Cara nak memelihara hubungan yang baik dengan Allah tu, dijauhi apa yang Allah tak suka dan dia buat benda apa yang Allah perintah. Macam tu takwa. So, itu saja daripada kami, Isha Insyirah dan Amirah Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.